Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafizuddin bin Hisham, nombor matrik 201854, merupakan pelajar tahun 2 Bachelor Pendidikan Jasmani. Okey. Di sini saya ingin menerangkan tentang kursus yang saya ambil, iaitu pengalaman awal persekolahan yang saya laksanakan di SMK Seribera. Yang pertama, saya ingin menceritakan tentang sejarah sekolah ini. Okey. Sekolah ini diberi nama SMK Seribera kerana terletak di sebuah daerah di Pahang, iaitu daerah Bera. Sekolah ini dibina pada tahun 2001 dan siap pada tahun 2002, iaitu pada 1 Januari. Okey, sekolah ini mempunyai aliran daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 sahaja, dan sekolah ini merupakan sekolah rancangan khas. Sekolah ini juga telah diiktiraf sebagai sekolah kluster kecemerlangan pada tahun 2014. Dan sekolah ini juga semua pelajarnya duduk di asrama. Okey, kira macam asrama penuh. Selain itu, pengetua sekolah yang sekarang pada tahun 2021 iaitu Encik Zakuan bin Mat Desa. Okey. Sekolah ini mempunyai satu sesi sahaja, iaitu pada waktu pagi. Dan sekolah ini merupakan salah satu sekolah role model, macam sekolah yang cemerlang lah, paling cemerlang di daerah Bera. Okey. Sekolah ini terdiri daripada 46 orang guru dan juga 12 orang kaki tangan sokongan. Okey. Akhir sekali, sekolah ini mempunyai 3 aliran, iaitu sains, aliran sastra dan juga aliran agama. Terdapat 4 kelas yang berbeza lah mengikut aliran yang telah ditetapkan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada infrastruktur sekolah. Ini merupakan infrastruktur sekolah yang saya peroleh gambarnya daripada guru pendamping dan juga pihak sekolah jugalah. First kali iaitu kelas, iaitu bilik darjah bagi pelajar. Seterusnya adalah asrama bagi pelajar. Ini merupakan aspuri bagi pelajar wanita. Yang seterusnya adalah surau. Ini merupakan surau sekolah yang saya dapat. Sebenarnya ada surau asrama. Okey, yang seterusnya di bawah tu stor sukan. Okey, ni stor sukan menyimpan alatan-alatan sukan seperti bola keranjang, bola sepak, semualah alatan sukan. Seterusnya yang tengah tu dewan sekolah. Ini merupakan dewan sekolah. Bila perhimpunan hari Isnin, semua pelajar akan ke sinilah untuk perhimpunan pagi. Okey, yang akhir sekali, infrastruktur sekolah yang saya dapat adalah kantin sekolah. Okey, semua pelajar akan rehat lah. Waktu rehat akan pergi ke kantin sekolah mengikut tingkatan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada visi sekolah, misi sekolah dan juga matlamat sekolah ni. Okey, yang first kali, visi sekolah. SMK Seribera adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik, kualitinya, dari segi kualiti, dari segi nilainya, dan menghasilkan keluaran kumpulan murid yang cemerlang lah dalam pelajaran untuk membina negara Malaysia yang aman, sentosa dan makmur. Okey, yang seterusnya, yang kedua adalah misi sekolah. Misi sekolah pula, SMK Seribera berusaha untuk giat membangunkan dan memajukan kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Itu bagi misi sekolah SMK Seribera lah. Okey, yang akhir sekali adalah matlamat sekolah. Matlamat sekolah ni merealisasikan Dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2025, seperti mana kerajaan mahukanlah melahirkan pelajar yang menghayati ilmu, budaya bangsa dan mewujudkan persefahaman dan perkongsian bijak dengan rakan sinergi, rakan sekelas mereka lah, sepelajar mereka, untuk
dan penduduk sekitar ke arah pembentukan sekolah sebagai sebuah institusi masyarakat. Okey, itu bagi visi, misi dan matlamat sekolah. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada carta organisasi sekolah. Okey. Carta organisasi sekolah ni terdiri daripada pengetua, penolong kanan hal ehwal murid, pentadbiran, kokurikulum, seterusnya guru-guru lah serta staf sokongan. Okey. Sekolah ini pengetua yang seperti saya nyatakan sebentar tadi ialah Encik Muhammad Zakwan bin Mat Desa. Seterusnya ada di bawahnya ada penolong kanan pentadbiran, ehwal murid dan kokurikulum. Okey. Seterusnya ini merupakan refleksi persekitaran, pengalaman dan pengurusan bilik darjah secara atas talian yang saya jalankan di SMK Seribera. Okey. Apa yang saya dapat penglibatan saya dalam aktiviti dalam bilik di dalam bilik darjah yang kita jalankan secara atas talian ini adalah saya dapat melihat dan menilai cara guru pendamping itu mengajar dan juga cara beliau mengawal murid dalam kelas walaupun ianya berjalan secara atas talian. Okey, yang seterusnya kedua, guru pendamping juga semasa kelas itu berlangsung, guru pendamping juga memberi peluang kepada saya untuk mencuba untuk mengajar semasa subjek pendidikan jasmani. Guru pendamping saya ialah Encik Fazli bin Wan Syukri. Dia memberi peluang kepada saya untuk mengajar, untuk merasai pengalaman walaupun sekejap. Okey. Tujuannya adalah untuk supaya saya lebih berani untuk mencuba untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar pada masa akan datang lah. Okey. Antara contoh aktiviti yang dijalankan dalam kelas ini adalah kuis, soal jawab, sesi soal jawab dengan pelajar dan juga bertanyakan pendapat tentang pelajar. Bagaimana sesuatu aktiviti itu dijalankan. Okey. Itu refleksi bagi persekitaran pengalaman dan pengurusan bilik darjah yang saya jalankan secara atas talian melalui meeting Google Meet. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada refleksi terhadap persekitaran pengalaman dan pengurusan bilik darjah, di mana di sini saya nyatakan kebaikan, kelemahan dan juga penambahbaikan. Okey. Yang pertama, kebaikan yang saya lihat dan saya perolehi adalah seorang guru mempunyai pengetahuan pedagogi yang mendalam dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas yang dijalankan walaupun agak sukar kerana ianya berlangsung secara atas talian. Walaupun ianya sukar tapi guru pendamping saya dapat melaksanakannya dengan baiklah. Okey. Yang seterusnya, kebaikan yang kedua ialah menggunakan alat bantu mengajar seperti laptop dan juga kemudahan internet sebab kita laksanakan menggunakan Google Meet. Seterusnya, beliau mengamalkan pembelajaran dua hala antara pelajar. Okey, seperti pelajar ni bertanyakan soalan dan beliau juga menanyakan soalan kepada pelajar supaya pelajar tidak bosan sewaktu dalam kelas. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kelemahan. Apa yang saya dapat sini adalah kelemahannya adalah setengah pelajar kurang memberi perhatian, komitmen semasa kelas ini berlangsung. Contohnya tidak mengambil bahagian dalam kelas lah, cuma sekadar untuk kedatangan sahaja. Ada juga yang macam tu. Seterusnya, waktu subjek pendidikan kesihatan yang tidak sesuai kerana bermula pada pukul 10 hingga ke 11. Sebab pada waktu ini kesannya pelajar tidak akan memberi fokus sepenuhnya di dalam kelas. Okey. Akhir sekali kita pergi kepada penambahbaikan. Penambahbaikan yang saya rasa perlu ditambah baik adalah guru perlu lebih tegas dan memberi amaran kepada pelajar yang hanya semata-mata
untuk kehadiran sahaja dan tak mengambil perhatian kat dalam kelas ni. Macam tu. Okey, penambahbaikan yang kedua adalah guru boleh menarik minat mereka dengan melakukan aktiviti pemanasan badan sebelum kelas. Walaupun ianya berlangsung secara atas talian, namun guru boleh melakukan aktiviti seperti yang tersebut. Okey. Yang seterusnya, kita pergi kepada refleksi terhadap aktiviti co-curriculum. Okey. Ini merupakan carta organisasi bagi Persatuan Kadet Remaja Sekolah SMK Seribera. Kalau anda dapat lihat, ini merupakan carta organisasi. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Ini merupakan aktiviti yang dijalankan. Yang first kali tu ialah unit beruniform. Itu merupakan aktiviti bacaan Yasin yang diadakan sempena sambutan bulan kemerdekaan yang dijalankan oleh unit beruniform Pandu Puteri bagi SMK Seribera. Okey. Yang seterusnya adalah persatuan adalah pertandingan foto menangani COVID-19 dan bersama jalur gemilang. Ini dianjurkan oleh Kelab Persatuan Rukun Negara. Okey. Yang akhir sekali adalah aktiviti sukan yang dijalankan oleh, ini merupakan aktiviti sukan iaitu pertandingan menimbang takraw berpakaian tradisional yang dijalankan oleh anjuran Kelab Sukan lah SMK Seribera. Okey. Seterusnya kita pergi kepada refleksi aktiviti kurikulum yang saya dapat dan saya perolehi daripada pemerhatian saya dari segi kebaikan, kelemahan dan juga penambahbaikan. Okey, first kali ialah kebaikan. Guru penasihat badan beruniform memberi kerjasama dan melancarkan perjumpaan. Ini yang saya hadirlah, saya perolehi. Seterusnya, pelajar memberi komitmen yang baik kerana menghadiri perjumpaan ini. Pelajar pun turut serta hadirlah dengan perjumpaan yang diadakan oleh guru. Seterusnya, pelajar memberi maklum balas mengenai apa yang disampaikan oleh guru penasihat. Ada kekurangan ke, perlu ditambah baik, pelajar ada bagi respon macam tu. Okey, yang akhir sekali, program yang dianjurkan memberi input yang baik kepada pelajar dalam aktiviti kurikulum. Okey, kelemahan yang saya peroleh ialah perjumpaan ini diadakan pada waktu petang setelah tamat sesi PVDPR secara atas talian pada waktu pagi. Okey, segelintir pelajar tidak fokus sebab petang kan, mungkin mereka letih lepas kelas pada waktu pagi. Sebenarnya perjumpaan terlalu lama diadakan sehingga pelajar merasakan bosan lah. Biasa kalau atas talian ni, kita tengok kepada penambahbaikan. Okey, perjumpaan ini boleh dilakukan pada hari yang sesuai dan telah ditetapkan. Boleh je nak lakukan waktu petang, tapi penambahbaikan dia perlu, waktu tu perlu disingkatkan seperti 1 jam saja. Tak perlulah ke 2 jam sebab ia sekadar perjumpaan. Okey. Akhir sekali, melaksanakan program yang dapat menarik minat pelajar dan sesuai dengan keadaan. Pergi kepada refleksi terhadap budaya sekolah dan juga budaya kerja. Di sini jadualnya saya nyatakan antara budaya sekolah dan juga budaya kerja di sekolah. Okey, yang pertama adalah budaya menempati masa. Di sini saya sertakan kebaikan, kelemahan dan penambahbaikan. Sekolah ini mengamalkan budaya menepati masa. Okey. Yang kedua ialah budaya memberi salam. Walaupun ianya kelas berjalan secara atas talian, namun pelajar tetap harus menghormati guru dengan memberi salam sewaktu bermulanya kelas. Seperti itu. Yang seterusnya adalah bacaan Al-Quran dan kelas mengaji. Ini biasa dilakukan di SMK Seribera. Walaupun ianya tidak boleh dilaksanakan secara bersemuka, namun aktiviti ini tetap dijalankan secara atas talian. Okey, yang akhir sekali adalah kelas tambahan. Kelas tambahan juga dijalankan walaupun pelajar tidak perlu mengambil peperiksaan, namun kelas tambahan tetap dijalankan untuk menambah ilmu pengetahuan kepada pelajar. Okay. Kesimpulannya, kursus pendidikan pengalaman awal persekolahan ini PAS ini memberikan kesan yang positif kepada diri saya kerana ia memberikan saya rasa pengalaman
pengalaman awal persekolahan tu, pengalaman mengajar sebagai seorang guru di sekolah. Okey. Yang kedua, dalam organisasi sekolah, guru dan pelajar perlu bekerjasama untuk memastikan kelestarian sekolah berjalan lancar. Kelemahan yang berada di sekolah perlu diberi perhatian dan perlu diperbaiki supaya sekolah menjadi lebih berkualiti. Okey, yang ketiga, budaya sekolah dan budaya kerja perlu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Akhir sekali, secara keseluruhannya, seorang guru itu sememangnya serba boleh dan juga merupakan role model kepada pelajar di sekolah. Oleh itu, seorang bakal guru perlu menunjukkan ciri-ciri dan personaliti yang baik sebagai seorang guru. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.